السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Terima kasih kepada Ayahanda Tuan Haji Kamarudin, seterusnya Jawatan Kuasa Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, hadirin mukminin, hadirat dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, adik-adik rahimakumullah jami'an. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita kekuatan untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu pada pagi ini. Sebab itu bila dipanggil kita untuk hadir ke masjid dengan panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan untuk kita hadir pada pagi ini adalah di atas daya dan upaya yang Allah berikan kepada kita. Bila dipanggil sekali lagi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keupayaan itu. Saya sendiri pun kalau Allah tak berikan keupayaan tak sampai masjid ni. Itu pun tadi terlajak sampai ke depan tu. Sebab Wais Haji Wazir, dia panggil bukan Wais lah, Haji Wazir, dia tunjuk masjid tu belah sana. Saya pun tengok mana ada masjid tu, kena apa ni balik, undur balik. Ada masjid kat sana? Tak ada kan? Ada juga. Oh okey. Dia ada masjid baru lah. Sekarang saya pergi sampai-sampai tengok masjid kosong kan. Ini malaikat punya masjid tak ada orang. Alhamdulillah sampai pagi ni di atas keupayaan yang Allah berikan pada kita. Jadi Tuan Haji cerita sikitlah, sedikit latar belakang saya. Rancangan tu dah lama dah. Rasanya 2012. Tapi sampai lah orang panggil imam muda lagi . Dia macam raja muda lah. Berapa lama pun orang akan panggil raja muda tu ada lagi . Alhamdulillah nah. Baik, alhamdulillah . Kita berbicara, tajuk hari ini adalah tajuk yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkait rapat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ayat-ayat? Kalau tengok dalam tematik ayat ni banyak ayat yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya cuba kecilkan skop dia pagi ni pasal kita kuliah subuh saya. Dan kita pun tak ada berkitab kan, kita tak pegang tafsir ke atau sebagainya. Jadi saya kecilkan tajuk kita hari ini kepada ayat yang berkaitan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita pasal akhlak . Kalau tengok ayat yang cerita pasal Nabi ni, Allah banyak sungguh, beratus beribu cerita pasal Nabi-Nabi, ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah para Rasul, ayat yang menceritakan tugas para Nabi, terlalu banyak, beribu-ribu ayat . Ini saya pegang hari ini tafsir Al-Quran per kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ambil ayat yang berkisar tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dah 3 hari dah saya bicara tentang Al-Quran. Antaranya yang saya bicarakan tentang tajuk tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Sebab dalam Quran menyarankan kepada kita supaya mentadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran ataupun hati mereka telah dikuncikan oleh Al-Quran, dikuncikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadabbur ni apa dia? Sekarang ni kita baru di Malaysia, saya tengok dah ramai dah kita mula nak faham apakah itu tadabbur dan cuba menyelusuri apa saja segmen topik yang berkaitan dengan tadabbur. Banyak dah. Kalau tuan-tuan tengok rancangan TV, antara rating tinggi lah ni rancangan tadabbur. Ada ibu ayah tengok tak rancangan tu? Tak tengok? Dia kalau TV Hijrah dia kerap dia ada TV Al-Hijrah setiap hari, start daripada mula PKP sampai lah ni. Jaib pun sendiri buat rancangan tadabbur tu. Ibu ayah boleh tengok dalam Facebook. Dalam Facebook, buka Facebook, dia ada rancangan yang dikongsi, yang di-share. Sangat ribu orang duk tengok rancangan tadabbur ni setiap hari. Jadi kita boleh mengikutinya. Apakah itu tadabbur? Tadabbur ni kita baca Al-Quran, kita hayati Al-Quranul Karim. Kita baca ayat dia bukan sekadar bacaan tajwid, sebutan huruf yang betul, makharijul huruf yang betul. Bukan sekadar itu, tapi dipahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, diperhatikan dan dikaitkan dengan keadaan sekeliling kita, ayat Al-Quran. Dan kita cuba beramal dengan setiap ayat-ayat yang menyuruh kita melakukan suatu amalan dan meninggalkan sesuatu amalan. Itulah ayat tadabbur. Jadi hari ini tuan-tuan, saya nak bawa 12 ayat yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah SAW. Kalau ada tafsir lagi cantik no? Tak sempat nak mention. Kalau ada tafsir dekat dengan ibu ayah, dekat lah, jauh lah. Saya tengok situ tafsir, ada tafsir Pipidah Ar-Rahman. Dia kena ada tafsir yang lebih ringan sikit, yang lebih mudah dibawa. Ada 12 ayat yang menceritakan tentang akhlak Nabi. Apabila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Nabi itu akhlaknya sebiji macam Quran. Sebiji macam Quran. Jadi kita mula fikir. Orang Perak kata mula mikir. Apakah yang dimaksudkan dengan akhlak Nabi itu Quran? Maka kita tinjau beberapa ayat yang berkisar tentang akhlak baginda Rasul. Antaranya surah Al-Qalam ayat yang keempat. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang cukup besar. Diri Rasulullah itu, kalau kita perhati maksud yang disandarkan kepada sunnah Nabi ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Antaranya akhlak Nabi. Daripada percakapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga rupa paras Nabi diambil kira sebagai terangkum semua perkara itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu ayat. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ayatnya berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Mafhum daripada ayat ni, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah, suri teladan sebagai ikutan. Liman kana yarjullah, bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan juga hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Diri Rasulullah itu sebagai suri teladan daripada semua segi, segala sudut. Sebab itu Nabi ini ditunjuk pada kita sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Kecil tu sampai ke peringkat benda yang tak sepatutnya, dari peringkat akal waras kita lah, tak payah cerita, tapi Nabi cerita apa dia? Tentang sifat darah haid. Darah haid ni benda kotor lah, tapi bila ditanya kepada Nabi SAW sifat itu, dan ditanya kepada Aisyah, isteri-isteri Nabi SAW, Hafsah, Maimunah, Ummu Salamah dan sebagainya, mereka boleh cerita sebagai satu panduan. Tidak ada agama yang menceritakan begitu detail seperti itu. Walaupun perkara itu kotor, walaupun perkara itu jijik, cerita pasal mani, cerita pasal madhi, cerita pasal wadi, benda tu jijik, tapi Quran cerita, Nabi SAW pun cerita. Dan Quran kalau cerita pasal mani ni cerita siapa? Dalam surah Al-Mu'minun kan, cerita pasal min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin, diciptakan manusia itu daripada nutfah, air mani, thumma min alaqatin, kemudian segumpal darah, kemudian seketul daging. Diceritakan penciptaan manusia. Saya teringat masa kita kecil-kecil lah, peringkat anak-anak ni, jam 4, jam 5, kita sekolah agama, memang dah biasa dengar lah cerita pasal-pasal ni. Tapi bila jumpa kawan-kawan di sekolah lain, dia kata bila kita cerita pasal mani tu, dia macam rasa pelik. Kita cerita tu pasal kita mengaji Quran, kita mengaji fiqh. Kalau umur macam ni, umur 9, dalam hadis ni sebut, addibu auladakum muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in. Suruhlah anak kamu melakukan salat ketika umur dia 7 tahun. Maknanya kita ni dah kena suruh dah anak kita tu, cucu kita ke 7 tahun tu dah kena suruh salat. Tapi kadang kita tak macam tu. Tengok 7 tahun kecil lagi, biar habis ya. Dia tak balik lagi. Kan? Dia tak balik lagi. Kita kata tunggu dulu. Tapi Nabi dah suruh dah. Pasal dia umur 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u 10. Kalau kita suruh dia 3 tahun, 7, 8, 9 sampai 10, bila time umur 10 tahun dia tak mau lagi nak sembahyang, Nabi kata pukul. Pada umur 10 tahun juga dia ada cerita pasal solat. Dia ada satu lagi cerita pasal sexuality. Nabi cerita pasal sexuality pada anak yang kecil, 10 tahun. Apa dia bentuk sexuality? Pada waktu itu 10 tahun tu dia dah mula reti dah. Sikit-sikit ni. Pasal dia tengok kak dia,
berdarah, keluar darah. Pasal dia tengok abang dia, kain dia ada cerpa, kain dia tu ada kesan air, mani, mimpi tengah malam. Jadi umur 10 tahun ni dia dah mula cerdik. Nabi ajar bagaimana dari sudut gender, hubungan gender, bagaimana hubungan pergaulan antara adik-beradik, antara mahram dengan bukan mahram, dah waktu tu. Sehingga Nabi kata dengan adik-beradik pun kalau umur 10 tahun, wa farriqu bainahunna fil madaji'. Atau kama qala Rasul, pisahkan mereka dari tempat tidur. Tempat tidur tu kena pisah dah. Umur 10 tahun. Akak 10 tahun, adik 8 tahun, akak tu kena suruh asing dah. Diajarkan asing. Bilik dia tak mana, tempat tidur dia tak mana. Diajarkan. Ini semua diajar. Kenapa para hadirin? Nak meraihkan, nak memberikan kefahaman kepada umat sedari kecil tentang kepentingan hubungan antara adik-beradik, antara mahram dengan yang bukan mahram. Nah, ini mengaji, kalau mengaji, anak-anak kita mengaji sekolah agama, dia dah terdedah. Tapi pada sebahagian, dia pelik kalau kita bicara tentang ni. Pasal dia faham seksualiti ni satu benda yang lain. Sedangkan seksualiti pun, benda yang nampak remeh pun, benda yang dalam selimut, benda yang dalam bilik, Quran bicarakan. Quran berikan panduan. Nabi SAW memberikan petunjuknya. Itu hebatnya. Sebab itu nak bersenggama pun ataupun nak bersama dengan isteri pun Tuhan ajak kita. Quran ataupun Nabi, baginda Nabi SAW memberikan penerangannya. Ada panduannya. Supaya umat ini tersusun. Dan itulah petunjuk daripada Nabi. Itu benda kecil. Benda kecil sangat nak masuk toilet kan. Benda kecil, akhlak-akhlak itu ditunjukkan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah sebesar-besar perkara yang melibatkan salat kita, yang melibatkan haji kita, yang melibatkan pemerintahan, yang melibatkan urusan-urusan takbir, ia ni dibicarakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu asasnya pada ayat ini disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ayat yang ketiga, dah sekarang ini 12 ayat, boleh dapat 12 ayat ni. Jadi kalau ada kelas tadabbur tu saya syok lagi. Boleh pergi spesifik kan pada kalimah-kalimah tertentu. Saya tengok ada 2 orang ibu tengah mencatat tu, bagus tu. Dia catat tu lagi bagus. Daripada surah Al-Jum'ah ayat yang kedua, cerita pasal akhlak Nabi. Kita ni tuan-tuan, kalau mai lah orang Siam ke, orang Sepadan, ataupun orang Cina ke, Acong, ataupun Mutu Sami, dia mari kat kita, dia kata, oh akhlak Nabi ya, dalam akhlak Nabi itu yang dalam Quran, tak mana cerita pasal akhlak Nabi, agak-agak kita boleh jawab Ustaz. Yang cerita pasal akhlak Nabi ni dalam Quran, dia nak tahu ni, dia mula berminat, dia mula minat dengan Islam, mula nak dekat dengan kita, mula nak berjinak-jinak dengan agama kita. Tiba-tiba dia tanya kita, yang cerita pasal akhlak Nabi itu boleh cerita tak? Agak-agak macam mana Dan kita bila nak cerita satu benda tu mesti berkait dan berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Paling tidak kita tahu, start daripada pagi ni tahu dah ayat-ayat tu mana yang kita nak relatekan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu akhlak yang cukup tinggi, sehingga kan Nabi ini antara akhlak dia yang besar, suka menyucikan. Dia sebutkan at-tazkiyah, at-tathhir min adnasil a'mal wal aqwal wal akhlaq wan niyat.
فجعل الله من صفات نبيه أنه يزكي من آمن به واتبعه ولا يمكن أن تكون هذه التزكية بمجرد القول بل لابد أن يكون المزكي صلى الله عليه وسلم مثالا حيا رفيعا في التزكية. Nabi ni sukakan kepada tazkiyatun nufus. Ini satu lagi istilah tuan-tuan. Biasa kita dengar perkataan akhlak, kan? Akhlak, lagi apa dah? Moral, civic. Ini perkataan-perkataan yang biasa kita dengar lah. Satu lagi yang digunakan oleh para ahli ilmi disebut tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Ataupun di Malaysia ni kita dah biasa dengar perkataan tasawuf, kan? Tasawuf ni penyucian jiwa lah. Orang yang menyucikan jiwa yang paling, kalau katalah ketua tasawuf, siapa dia? Nabi lah. Bukan Pak Syekh tu, Pak Syekh ni, bukan. Orang yang memiliki segala bentuk tasawuf, penyucian jiwa, maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kawan tu, ya, Masya Allah, di kalangan orang yang saleh, tapi yang lebih tinggi yang perlu dirujuk dalam bidang tasawuf, dalam bahagian tazkiyatun nufus ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tanya satu orang guru saya lah dulu, guru saya. Dia ni dalam bidang tariqat. Dia guru juga dalam bidang tariqat. Saya tak mau sebutlah tariqat tu. Popular di negara Syam. Dia daripada Syam, daripada Syria. Syria pula di bahagian utara Syria, Halab, Aleppo. Jadi saya sembang masa tu saya sekitar umur tak sampai 17 tahun lagi, dan 15 tahun, 16 tahun. Saya terterbit pasal dia banyak cerita pasal Syekh tu, makam ni, orang wali ni dia boleh macam-macam kelebihan karamah yang Allah beri pada dia. Sehingga saya tanya satu soalan pada dia, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wali yang disebutkan oleh guru saya ni, mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Waktu itu disebut Nabi dia tinggi pada satu bahagian, dia lebih tinggi pada satu keadaan. Wali lebih tinggi daripada Nabi pada satu keadaan. Waktu itu saya dah mula fikir, ini macam tak kena ni jawapan ni. Tak kena tu. Itu bahaya pada sebahagian tariqah. Dia dah menganggap guru dia, syekh dia lebih tinggi daripada Nabi. Itu bahaya. Sedangkan Nabi ini segala-galanya ada pada baginda Rasulullah. Allah kurniakan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata tasawuf ini ada pada baginda Nabi. Dan ulama lebih memperkenalkan istilah tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Rendah diri, tak sombong, tak angkuh. Anas bin Malik radhiyallahu an kata, ketika mana aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak pernah dengar Nabi ni menempitkan suaranya. Nak jerkah orang tak tentu pasal tak ada, kecuali medan perang. Tapi saja-saja nak jerkah orang. Nampak budak masuk masjid, "Woi!" Terus oi. Hang jangan duk buat bising dalam masjid. Terus nak jerkah. Budak tu pun takut terus. Bukan terus diam, terus bising, terus belah gitu. Nabi tak gitu. Nabi raikan anak-anak yang datang masjid. Direkodkan daripada Abdullah bin Abbas, direkodkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika mana nak sembahyang tu, depa dekat dengan Nabi lah. Salah seorang daripada sahabat ni, bila sembahyang, dia sembahyang di sebelah kiri, duduk belah kiri Nabi. Masa tu depa ni kecil, sahabat yang kecil. Nabi meninggal, dia baru umur 12 tahun. Mana kecil lah. Dia semayang, dia ngikut-ngikut Nabi ni waktu dia kecil lagi.
Nabi pegang tangan sahabat yang kecil ni, Nabi letakkan di sebelah kanan baginda Rasul. Nabi raikan. Kita kadang-kadang tak tentu pasal ni, kita pongoi hampir semayang jauh-jauh, kan? Dengan duduk dekat dengan aku, kita marah kat cucu kita, marah kat anak menakan kita. Tak kenal. Raikan. Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang pada budak-budak, dia tak jerkah. Al-Aqra' bin Habis, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni sama juga, jenis perongos juga. Jenis marah. Jenis kalau budak-budak nampak dia daripada jauh tu dah lari lah siap-siap. Pasal ni jenis perongos. Nabi SAW, dia duduk depan Nabi. Marilah budak-budak ramai, termasuk cucu cicit Nabi SAW, cucu Nabi SAW, Hasan, Hussein, mari. Bila dia mari kat tok dia, macam mana agak-agak, tuan-tuan? Pakat terpa lah, terpa tu Dia ingat tok dia tu macam tu juga, wrestler agak tu. Tengok tok dia pahlawan kan, jadi syok lah, nak gomoy ke apa ke. Terus terpa. Nabi pegang cucu dia, Nabi cium. Nampak budak, sifat Nabi ni nampak budak je dia cium. Peluk, cium, sifat Nabi SAW. Kemudian Al-Aqra' bin Habis kata, Ya Rasulullah, inna li 10. Aku ni ada 10 orang anak. Aqra' ni pun ramai agak anak, ada 10 orang. Tapi aku tak buat macam hang duk buat, ya Rasulullah. Aku tak buat macam tu. Maknanya sayang, kasih, maknanya tak perongoi lah. Apa jawab Nabi SAW? Innahu man la yarham la yurham. La yarham la yurham. Nabi jawab simple je. Siapa yang tak mengasihi, satu masa nanti dia tak dikasihi. Siapa tak kasih kat cucu dia, tak kasih pada anak saudara dia, anak menakan dia, tak kasih pada anak-anak jiran, tak kasih pada anak ahli karyah dia, man la yarham la yurham. Satu masa nanti dia tak dikasihi. Tu Nabi dah ajak kita tu, daripada macam mana kita berinteraksi dengan anak-anak kecil, macam mana nak bergaul dengan anak-anak kecil yang tak erti apa ni. Oi, Nabi tunjuk habis. Pernah satu ketika bila Nabi SAW mengimamkan salat, imam salat ni, tiba-tiba di belakang tu budak menangis. Menangis. Lepas habis ketika salat tu, dalam keadaan Nabi dengar, Nabi mempercepatkan pergerakan salat dia. Nabi cepatkan. Sebab Nabi tahu di belakang tu ada apa? Ada anak kecil yang sedang menangis dan dia perlukan ibu dia, nak minum susu ke, nak makan ke, nak apa ke. Dia perlukan ibu dia. Nabi raikan. Biasa Nabi baca panjang sikit, ni Nabi baca kurang sikit, berapa ayat. Nabi cepatkan dan Nabi bagi salam. Lepas bagi salam, macam biasa Nabi pusing belakang, Nabi tak hempuk lah atas ni, pang tepuk. Siapa bawa budak ni? Tak ada tempat lain ke nak bawa? Nabi tak sebut gitu. Nabi raikan. Sebab mak bapak pun nak sembahyang juga masjid. Kadang-kadang mak bapak ni bukan orang tempatan pun, dia orang musafir. Dia orang nak tumpang sembahyang. Jadi bawa anak, takkan nak tinggal anak dalam kereta. Logik dia lah, ni lah, muka masa zaman Nabi tak ada kereta apa lah. Logiknya Nabi raikan. Semua ini kaedah bagaimana Nabi SAW menunjukkan sifat dia itu, dinyatakan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Itu menunjukkan luar biasanya akhlak baginda Rasul SAW. Sebab itu juga antara keistimewaan Nabi, lintalahum. Nabi ni berlembut, sifat dia berlembut. Macam kita duk bicarakan tadi. Seperti mana ayat yang keempat yang saya nak bawa pada pagi ini,
ayat keempat surah Ali Imran ayat 159. Ini saya buka Ali Imran ayat 159. Apa bunyi ayatnya? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. 159. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. 159. Apa maksud ayat ni? Maka dengan rahmah Allah, lintalahum, kamu wahai Muhammad telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Nabi ini lemah lembut, tapi tak sepanjang masa Nabi itu lemah lembut. Lemah lembut ni bukan maksud lembut, no? Kan? Ni sekarang lepas dengan lemah lembut kita pun pakai lembut ya semua. Dah jadi au pula, no? Bukan tu. Lemah lembut Nabi ni sopan santun. Ada kalanya Nabi bertegas. Pernah dengar tak riwayat cerita pasal Rukanah tu, yang cabar Nabi SAW, kan? Cabar nak lawan Nabi. Dia pun ingat Nabi ni duduk masjid baca Quran tu lah, jadi orang bagus, orang jurus tak buat apa ni. Tapi bila dia cabar masuk ke medan pertempuran, Nabi masuk. Rukadah ni cabar Nabi masuk. Nabi masuk, Nabi lock semua sekali lah, diamond triangle semua keluar lah. Lebih daripada Khabib lagi. Ibu ayah tengok yang baru ni, Khabib apa tak Khabib apa. Lebih daripada Khabib lagi Nabi buat kan. Jatuh sampai 3 kali Rukanah. Jatuh. Sehingga Rukanah ni dia ingat dia paling kuat sekali. Dia ingat dia paling kuat. Rupanya ada lagi kuat dari sudut badan, dari sudut pertarungan ni, sparring ni. Kuatnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau masuk medan perang, Nabi tak angkat dah baju besi dia, tak angkat dah topi tu, Nabi akan terus bertempur. Itu sifat Nabi dan juga para sahabat apabila masuk dalam medan pertempuran. Itu ketegasan Nabi. Tapi bila di luar ni, Nabi lembut, bukan sepanjang masa dia kerah. Kita asal kata dulu pencen askar terus kerah sampai lain macam kerah dah. Pencen ni siapa pakcik ni? Pakcik ni pencen askar, kerah terus. Kira nak balun, orang Perak kata nak balun sajalah. Ada kalanya Nabi bertegas, tapi dalam banyak hal lintalahum, Nabi berlembut dalam banyak hal. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dan kalaulah kamu menjadi bersikap kasar, kalau Nabi ni kasar, tegas sangat, ghalidhal qalbi, kerah hati dia, lam faddu min hawlik, tentu mereka lari dari sekelilingmu. Ini dakwah Nabi. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak tarik orang kepada Islam, berlembut. Ada cara, ada interaksinya, cara cakap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga boleh menarik orang kepada agama kita. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Tengok ya, macam mana pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermujalasah, bermusyawarah. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan pohonkanlah ampun bagi mereka. Washawirhum fil amr. Dalam banyak hal Nabi akan bermesyuarat.
Kita pasal kita pengurusi ke, kita bos ke, CEO ke, kita ketua apa ke, kita nak guna veto kita. Tak. Nabi SAW tak gunakan veto dia, kecuali beberapa keadaan lah. Tapi dalam banyak hal, baginda Rasul SAW akan bermesyuarat, termasuk dalam penentuan logistik, dalam penentuan penempatan. Nak perang ni, Nabi tanya dulu sahabat. Bila Nabi dengar pasukan daripada musyrikin Makkah nak masuk ke Madinah, nak serang masuk Madinah ni, Nabi tanya dulu para sahabat, macam mana ni, kita nak lawan, kita nak bertahan berkubu di Madinah ke, ataupun kita pergi luar Madinah? Sebahagian kata kita duduk berkubu bertahan di Madinah, sebahagian kata kita kena duduk luar. Bahaya ni, kalau dia masuk Madinah, dia bukan kacau kita, dia kacau penduduk setempat habis semua. Sebahagian kata duduk luar. Yang duduk luar ni majoriti. Jadi mereka mula memilih Uhud. Uhud tu kira pintu masuk ke Madinah. Kalau ibu ayah pergi Madinah tu, kita mesti pergi Uhud, kan? Ada tak pergi Uhud? Ada lah. Kalau tak pergi tu something wrong lah, macam tu kan. Sebab situ disyariatkan kita menziarahi, disunnahkan kita menziarahi para syuhada Uhud. Jadi di Uhud, di para hadirin ibu ayah rahmati Allah, dipilih oleh Nabi SAW, walaupun pandangan asalnya di kota Madinah. Nabi sendiri pun memilih Madinah asalnya, bertahan di berkubur di Madinah. Tapi oleh kerana majoriti, mereka semua memilih Uhud. Nabi tak guna veto dia, Nabi gunakan konsep mesyuarat. Dalam banyak hal mesyuarat. Tanya pandangan para sahabat. Jadi para hadirin pilih Uhud. Bila perang, begitulah Nabi tentukan. Mesyuarat dia apa dia? Di Uhud tu, sebahagian duduk atas bukit. 50 orang duduk atas bukit. Yang mereka ni menguasai ataupun mahir dalam bidang pemanahan, memanah tu. Sebahagian duduk kat bawah, dan Nabi perintahkan kepada para sahabat, jangan sekali-kali turun daripada bukit. Jangan sekali-kali turun. Menang kalah jangan turun, sehingga arahan itu aku berikan. Ini semua konsep musyawarah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dalam banyak hal, dalam bai'ah al-Aqabah, dalam sulh Hudaybiyah, Nabi bermesyuarat, tanya pandangan para sahabat. Kemudian setelah melakukan semua perkara itu, antara sifat Nabi SAW dirakamkan surah Ali Imran ayat 159 ini, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita dah tekad untuk buat sesuatu, dah berazam, setelah mesyuarat tu, kita dah keluarkan satu keputusan, maka gunakanlah keputusan itu. Bukan bila dah mesyuarat, dah setuju dah mesyuarat tu macam tu, esok tak, kita tak pakai yang mesyuarat punya minit mesyuarat tu, kita pakai otak kita juga, tak gunakan minit mesyuarat tu. Kaedah yang Nabi ajar, bila dah mesyuarat, pakai yang minit mesyuarat tu. Sebab itu adalah pandangan daripada ramai pihak dan persetujuan daripada ramai pihak, dan ramai orang dah tak boleh rasa berat, tak boleh rasa berat lah, pasal dah dipersetujui. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka dengan keputusan itu kamu bertawakkallah kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mengasihi orang-orang yang bertawakal. Nah, ini konsep musyawarah. Sebab itu bila mesyuarat, tuan-tuan, kita buat satu benda, kita guna kebijakan, kepandaian ahli-ahli jawatan kuasa, kita buat satu perkara tu, Allah mudahkan. Pasal apa Allah mudahkan? Yadullah ma'al jamaah. Tuan-tuan nak buat masjid baru nak buat kan? Kalau 1-2 orang punya kepala aja jadi tak masjid tu? Tak jadi, tuan-tuan. Dia tak akan jadi. Tapi oleh kerana barakah, ahli jawatan kuasa mungkin 12 orang ya,
Jadi kita ni makmum apa semua ni, ahli karyah ni ikut keputusan 12 orang ataupun 15 orang punya keputusan. Allah datangkan keberkatan yang cukup luar biasa. Ayat ni tadi lah. Lepas mesyuarat, kita azam dengan benda tu, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. Allah mudahkan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Saya rasa benda tu. Saya rasa ibu ayah semua pun rasa. Dah banyak pengalaman. Dah buat masjid, dah buat surau, dah buat apa-apa macam-macam lah. Balai masyarakat, balai rakyat lah, apalah kan. Kita dah buat ni. Rasa tuan-tuan, kalau seorang dua tak boleh. Tapi bila kita berjamaah jadi. Saya bersama dengan kawan-kawan kita di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar ni tuan-tuan, kalau kata pusat sunnah ni tak ada lagi lah kan. Lepas tu pula yang nak bercakap pasal Quran sunnah ni pun dengan manhaj sunnah lah. Cerita pasal Quran sunnah tu ramai orang bercakap, tapi nak cerita manhaj sunnah tak ramai orang nak bercakap. Tapi hasil gabungan dari beberapa orang, kita mula sama-sama kita ni buka Quran, tengok tafsir ayat, kita buka hadis daripada Sunan Sittah atau Bukhari, ngaji berapa orang je asalnya. Tapi lama kelamaan kesedaran tu tinggi, dan kita mula fikir dah kita kena ada satu pusat pengajian sunnah ni, Darul Quran wal Hadis, pusat pengajian Al-Quran wal Hadis. Dan ini pun tak popular, orang cok macam-macam, tak popular. Maksud tak popular ni, benda yang kita nak buat tu bukan semua orang suka. Bukan semua orang suka. Malah orang cok macam-macam. Yang ni macam tu lah, yang ni macam ni lah, ini Wahabi lah, kan? Yang ni pula, ini apa ni, tak ikut 4 mazhab lah. Yang ini macam-macam, orang duk cerca, orang cakap macam-macam. Tapi kita mesyuarat, kita bincang, kita mengharapkan, kita azam dengan satu perkara dan tawakal kepada Allah. Kalau kita duk layan Facebook kan, Instagram, duk layan ni, duk jawab-jawab mesej apa ni, layan ni. Setiap hari kerja kita duk layan. Kerja siap tak tuan-tuan? Kerja yang kita duk buat tu kerja duk jawab soalan lah. Duk layan provokasi, dia tak jadi kerja. Kita buat kerja. Kerja kita tadi tu apa? Apa yang nak achieve? Nak memahamkan masyarakat kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Fatawakkal 'ala Allah, tawakal pada Allah. Ibu ayah mesti ada satu benda yang ibu ayah buat. Ada benda nak achieve. Setiap kita ni, walaupun dah berumur 70, 80, ada benda yang kita nak achieve. Ada benda yang kita nak capai. Kita nak tengok anak kita membesar dalam keadaan dia faham Quran Sunnah. Dia cerdik macam mana pun, dia boleh Quran Sunnah, dia faham. Dia duduk dalam manhaj An-Nabawiyah, An-Nabawi. Maksudnya dia reti. Dia engineer tapi dia reti Quran Sunnah. Dia apa dia? Technician, dia reti Quran Sunnah. Dia doktor, dia reti Quran Sunnah. Dia lawyer, dia reti Quran Sunnah. Yang ni tuan-tuan kena bincang betul-betul. Macam mana nak acu anak kita, cucu kita ke arah tu. Kemudian tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Minta pertolongan daripada Allah. Ya Allah, aku nak tengok anak aku ni jadi orang yang menjadi lah. Hari ni ramai tuan-tuan doktor, profesional, tapi jauh dengan Quran Sunnah. Jauh tu menyimpang betul. Kami dalam program Imam Muda ni tuan-tuan, dia program ni dia lain daripada lain sikit lah. Imam ni sepatutnya duduk di masjid sembahyang mihrab macam tu lah. Tapi imam muda ni kerja dia kena banyak duduk luar masjid, tarik orang pergi masjid. Itu satu lah. Antara yang paling mencabar sekali dalam program tu, Datuk Hassan Mahmud. Kalau orang Perlis Datuk Hassan Mahmud. Ya. Dia kata, okey, imam kali ni imam kena duduk luar banyak. Pergi luar. Tarik mereka mari masjid. Kami ingatkan luar ni luar masjid, luar pagar masjid lah.
Rupanya kena tarik tu. Mak Nyah datang masjid. Oh, yang jenis Mak Nyah, yang jenis LGBT apa dia. Itu ya. Kalut dah jadi ya. Kita tak biasa. Kalau duduk masjid ni senang sikit nak dakwah. Betul tak? Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu mati melainkan keadaan beragama Islam. Semua setuju ya, setuju. Setuju tidak. Semua pakat setuju. Tapi kalau pergi luar, kita nak suruh orang faham apa kita cakap dan dia reti dengan agama ni, bukan senang. Oh. Takkan nak pergi jumpa nyah-nyah tu, wahai nyah-nyah sekalian, takutlah kamu kepada Allah. Dia pun tengok kita, nyampah aku. Tak berkenan gitu. Sebab itu dia punya approaching lain. Rupanya kita kena sembang-sembang sikit. Nyah ni biasalah dia lelaki, badan punya tegap, tapi jadi lembut. Nak lembut macam mana pun kita tak tahu. Dia ada approaching dia, cara pendekatan, cara sembangan dia. Panggil dia tak boleh panggil abang, panggil kak. Dia tak boleh panggil abang. Dia panggil abang, dia cekak gitu, tarik apa itu. Kan? Kami duduk ni dakwah lah, nak tarik bukan senang. Kami duduk bagi kumpulan ni, masa dalam program ni dia bagi kumpulan. Tak apalah, bagi saya satu kumpulan, okey, pergi tarik berapa orang nak dakwah. Tak apa, saya lepas lah cerita-cerita, sembang-sembang. Ada satu orang kawan saya ni, saya tengok dia berlari dah. Dia berlari. Pasal apa dia lari? Rupanya kena kejar dengan maknya. Maknya tu dia kata apa ni? Dia punya mungkin teknik kot. Dia pergi ceramah macam ceramah dalam masjid, macam saya ceramah ni, tak jadi ya. Qala Allah Ta'ala, tak jadilah macam tu kan. Dia ada style. Tuan-tuan dan Allah mencabar sungguh nak dakwah ni. Rupanya dia perlukan pelbagai bentuk pendekatan nak tarik. Dan apa yang saya nak ni cerita, ada satu tempat saya pergi, saya sembang ni di belah-belah KL lah. Kami jumpa, kami tak ceritalah kami ni imam, ustaz apa semua, tak cerita. Sebab rancangan itu ditayangkan dalam TV kan. Cuma dia nak tengok macam mana cara kaedah kita bersembang dengan pelbagai golongan. Kita jumpa dengan satu grup yang besar tau, grup LGBT. Tuan-tuan tahu tak? LGBT ni dia popular di negara barat lah, Amerika, di British. Kita duk ingatkan LGBT ni tara-tara maknyah duk tepi jalan lah. Kita ingat macam tu. Saya pun ingat macam tu. LGBT ni mungkin, rupanya LGBT ni dia dah membentuk satu kumpulan yang cukup besar. Terdiri daripada kalangan mereka yang profesional, tu saya nak sebut. Kalau saya sebut tuan-tuan ni, tuan-tuan kenal orang yang di belakang tabir ni. Tapi saya tak mau sebut lah, pasal ini rancangan rasmi ni, TV As-Sunnah ni. Dikuasai oleh orang-orang yang hebat-hebat ni, termasuk politician, masuk orang politik. Jadi yang kami jumpa ni, hari itu kami sembang-sembang. Saya tanya sembang ni, seorang ni dia pengkit. Bukan pancake tu, kek tu no. Pengkit. Pengkit ni macam mana pengkit abang tak reti. Pengkit tu, makcik tahu pengkit. Bukan pancake kek tu no. Itu kek. Pengkit ni perempuan nak jadi lelaki. Senang faham. Pengkit betul saya sebut pengkit perempuan nak jadi lelaki. Bila saya tanya kenapa ni kan, adakah semula jadi ke apa ke? Tapi rata-rata dia sebut dia frust. Dulu masa dia jadi perempuan, dia kena bully kan. Lepas tu kalau dia bercinta, laki itu curang kat dia, jadi dia bengang sangat tu, dia jadi laki pula. Itu rata-rata yang saya sembang lah. Dia jadi laki. Ada juga yang latar belakang pengkit ni pasal dia ni, dia adik-beradik dia semua laki. Adik-beradik lelaki, dia mempengaruhi diri dia. Dia tak ada adik-beradik perempuan ni. Dia semua adik-beradik lelaki, semua jenis ganas pula tu. Semua jenis masuk karate do, taekwondo, semua dodo ni. Jadi dia pun jadi ganas. Ini mempengaruhi latar belakang yang macam-macam lah.
Jadi bila saya sembang, tanya dia macam mana itu latar belakang. Dan sekarang ni kerja apa? Lawyer. Dia lawyer. Tanya kawan ni pula, dia kerja apa? Saya doktor. Professional. Pengkit. Jenis pengkit ni laki perempuan dengan perempuan duduk sekali gitu. Straw minum sekali. Tu, minum sekali. Tu tak apa lagi, mari lagi satu kumpulan, laki pula. Yang jenis laki jambang dia berjambang. Tapi pakai blouse. Boleh bayang tak? Laki pakai blouse. Saya tak pernah tengok yang jenis macam ni, saya tak pernah tengok. Biasa maknyah tu nampaklah dia punya lembut perempuan. Yang ni laki, dia jenis jambang. Jambang, bukan jambang kadang misai pun ada. Tapi dia pakai blouse, dia pakai make up ni. Saya rasa ini betul ke tak betul ni? Kan? Pada pandangan kita. Tapi bila saya mula kaji golongan ni, memang dia orang tiru sebiji macam di barat. Ini saya perhati. Dia ada di kalangan masyarakat kita. Dan silap-silap di kepada kalangan anak-anak kita yang duduk di Kuala Lumpur. Kita kat Perlis ni tak perasan ya. Duduk kat Perak kita tak perasan apa mereka buat kat sana. Saya cek balik latar belakang pendidikan apa semua, macam-macam lah. Ada yang sekolah asrama penuh, ada yang sekolah laki saja, ada sekolah perempuan saja. Tapi basically mereka tak ada Quran dan As-Sunnah. Asasnya mereka tak ada Quran dan Sunnah tu tak ada. Kalau mengaji pun Quran Sunnah ni takat ngaji kafar dulu ni. Kafar ya. Sampai darjah 6. Lepas tu tingkatan 1 lebuh. Tak ada lah. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Tak ada dah pengajian Quran Sunnah ni nak masuk elemen-elemen macam ni. Tak ada dah. Pengajian memahami tahap seksualiti dalam agama macam mana? Fiqhul usrah, fiqh kekeluargaan. Fiqhul maharim, fiqh kemahraman. Mereka tak belajar dah. Sepatutnya belajar waktu menengah. Tak diisi. Masuk college tak diisi. Masuk universiti tak diisi. Akhirnya hanyut macam tu saja. Itu latar belakang kebanyakan yang saya duk jumpa. Jadi kita pun nak gaul. Saya duduk dalam TV ni, kita bergaul macam-macam orang yang menguasai industri hiburan hari ni pun golongan ni. Tapi kita kena dekati ustaz-ustaz ni yang reti agama, pakar motivasi ke, kaunseling ke, inspirasi ke. Dia kena dekat, dia kena cerita. Rupanya dia orang ni memang nak mencari. Dia cari hidayah, orang boleh guide dia cari. Tu kadang-kadang so bila saya nak pergi depa ni kan biasa kita masuk TV, dia kena touch up dulu. Bagi HD, screening HD tu nampak kemas sikit lah kan. Jadi saya pun perhati dulu siapa yang nak touch up saya letak syarat mesti lelaki. Dan di Astro Oasis pun syarat dia mesti lelaki. Di Media Prima pun saya letak syarat mesti lelaki. Jadi bila nak masuk-masuk tu saya tengok ini lelaki ke apa, daripada belakang nampak lain. Kan? Dia kata mai lah ustaz, mai lah sini kan. Kita pun marilah. Lepas tu kenapa tak salam ustaz saya? Biasa ustaz salam. Boleh salam ke? Boleh ustaz. Saya lebih kurang ustaz je lah. Kalau boleh salam tak apa. Kena tanya dulu lah. Jadi maksudnya apa? Itu dia, pendekatan kita. Macam mana approaching kita dengan golongan-golongan yang macam ni, dan macam mana kita nak melihat anak-anak kita dididik dengan Al-Quran daripada semua peringkat. Al-Quran Sunnah ni jangan tinggal langsung. Nak pergi mana-mana bidang pun jangan tinggal Quran dan Sunnah. Itu saya duk pesan. Jangan tinggal, biarkan mereka terdedah. Walaupun apa bidang, tak semesti Quran Sunnah mesti ustaz, tak. Sahabat kita ni engineer. Dia seorang engineer. Duduk di belajar di UTP, Universiti Teknologi Petronas. Duduk pula di offshore. Tapi Masya Allah, dia dalam bidang Quran Sunnah, dia tak tinggal Quran Sunnah dia. Kan? Banyak contoh lain. Bukan Quran Sunnah ni dimiliki oleh ustaz-ustaz ya, bukan. Apa bidang pun jangan tinggalkan. Kalau anak kita dah lepas, cucu kita peringatkan yang tu. Cicit kita peringatkan yang tu.
Quran sunnah jangan tinggal. Dia pergi London ke, dia pergi Las Vegas ke, dia pergi Venice ke, Quran sunnah jangan tinggal. InsyaAllah dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa ayat begini? Tak ada nak cerita banyak lagi ayat. Jadi ini dia pengajian tadabbur yang kita ambil daripada 12 ayat, tapi saya dan cerita takat 5 ayat. 5 ayat boleh lah. Nak tambah lagi 6 ayat, kena tambah lagi 2 jam. Boleh 2 jam lagi? Kalau boleh tuan-tuan tunggulah, saya nak pergi balik. Lepas ni ada lagi program. Ada lagi program di apa dia, satu lagi tempat tu, Al-Islah. Pusat Al-Islah. Itu cerita dengan anak-anak peringkat orang muda pula, insya-Allah nah. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita masa dan waktu kita. Pohon ampun dan maaf daripada saya. Salam perkenalan daripada anak anda Abdul Jabbar. Kalau terkasar bahasa pun ampun maaf ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh ikuti selalu pengajian ni melalui Facebook pun boleh tengok lah. Kalau susah nak pergi tengok, nak pergi tempat-tempat tu nah, boleh tengok daripada Facebook. Share, like, tag. Allah wali taufiq wassalam. Barakallahu fikum. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kau mahirkanlah kami dalam urusan agama, kau retikanlah kami dalam ilmu tafsir, dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu hadis. Kau mudahkanlah pengajian ini sampai kepada generasi-generasi kami, anak-anak kami, cucu cicit kami ya Allah, agar kami semua terpandu menuju ke alam akhirat nanti ya Allah dengan panduan dan suluhan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.